Okay, so Assalamualaikum. Hari ini kita nak bincang tentang persamaan kimia. Okay, so saya boleh katalah persamaan kimia ni adalah topik yang penting. Kalau Englishnya dia berkata the hearts of chemistry lah. So kalau anda ada masalah ni, the whole journey will be problem lah. Okay, so persamaan kimia ni kalau saya tak salah lah adalah dalam topik konsep mol, iaitu topik yang keempat. Tajuknya ialah persamaan kimia lah. Nah, masih lagi dalam bab 3. Okey, persamaan kimia ni kenapa kita nak kena belajar? Pasal kita nak tahu apa bahan, okey, dan juga apa bahan yang kita nak guna masa tindak balas, kan? Apa bahan dan seterusnya, apa hasil yang akan kita keluarkan lah daripada tindak balas kita tu. Semuanya berasal daripada tindak balas yang akan kita jalankan. Okey. So, apa bahan ni kalau dalam persamaan kimia ni dia akan duduk sebelah kiri. Mesti. Jangan terbalik kurang pula nah. So bahan mesti duduk sebelah kiri. Okey. So kita akan apa bahan yang kita gunakan dan seterusnya kita akan tengoklah apa hasil yang kita dapat. Okey. So sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh lagi, kita flashback balik. So sebenarnya persamaan kimia ni kita dah belajar masa tingkatan 2. Okey, iaitu topik apa? Siapa ingat? Asid dan alkali. Okey, so kita dah belajar dalam topik tingkatan 2 iaitu asid dan juga alkali. Di mana masa tingkatan 2 tu kan kita hanya belajar buat persamaan perkataan je. Tapi still persamaan kimia tu. Okey, persamaan perkataan. Okey, contoh paling mudah lah, paling senang. Okey, selalunya kita buat apa? Yang paling mudah masa tingkatan 2 kita ambil apa? So bila asid bercampur dengan alkali, kita akan dapat apa? Garam dengan air, kan? Okey, so apa kita nak guna, apa contoh? Okey, kita ambil lah contoh dia, asid hidroklorik tambah dengan natrium hidroksida. Okey, so kita akan dapat apa? So saya punya board ni tak cukup dah. Saya klik kat bawah lah. So kita akan dapat garam. So garam kita adalah gabungan daripada asid hidroklorik dengan natrium hidroksida ni lah, kan? Itulah hasil yang kita dapat. Iaitu apa? Natrium apa? Klorida campurlah air. So ini flashback lah. Tingkatan 2 sebenarnya kita dah belajar dah persamaan kimia ni. Cuma kita belajar dalam bentuk perkataan. Baik. Takkan kita nak tulis macam ni selama-lamanya, betul tak? So kimia ni sebenarnya is about simbol. So kimia ni is about simbol. That's why persamaan perkataan ni nanti kita akan tukarkan ke dalam bentuk simbol lah. Kita akan tukarkan kepada bentuk simbol. Okey? Okey guys. Tadi kita berbalik kepada persamaan perkataan tadi. Okey, masih ingat yang formula kimia sebelum ni yang kita belajar? Okey, so sekarang kita kena tukarkan kepada perkataan. Okey, di mana asid hidroklorik ni kita akan dia punya simbol persamaan kimianya adalah HCl campur dengan natrium hidroksida. So natrium hidroksida formula kimianya adalah NaOH. Okey, so garam yang kita dapat adalah NaCl dan juga air. Okey, so air dia punya formula kimia adalah H2O. Okey, so ini adalah contoh persamaan kimia. So ini persamaan kimia yang sebenarnya lah. Yang sebelum ni kita belajar persamaan kimia dalam
iaitu dalam semasa tingkatan 2. Okey. So, semasa tingkatan sekarang, semasa tingkatan sekarang pula kan. Okey. So, ini merupakan persamaan kimia. Apa yang anda dapat lihat dalam persamaan kimia ni? Okey. So, asid hidroklorik dan juga NaOH ini merupakan bahan. So, bahan tadi, okey, hukumnya kalau persamaan kimia mesti duduk di sebelah kiri. Kiri mana cikgu? Kiri tangan kita lah kan. Okey, dan apa hasil daripada tindak balas yang kita buat ni? Hasil tindak balas yang kita buat adalah natrium klorida dan juga air. Inilah hasil. Mesti duduk sebelah kanan. Okey, dalam persamaan kimia ni sebenarnya ada banyak maklumat yang kita dapat. Okey, yang kita boleh tahu daripada persamaan kimia. Antaranya yang pertama, dah sasah jelas kat sini kan. Okey, iaitu kita dapat maklumat tentang bahan dan juga hasil tindak balas. Okey, so kita dapat tengoklah kat sini. Bila tengok je, kita dah tahu dah. Bahan dalam tindak balas ni dia guna asid hidroklorik. Lepas tu dia guna natrium hidroksida. Okey, so hasilnya adalah natrium klorida dan juga air. Okey, yang kedua, apa lagi maklumat yang kita boleh dapat daripada persamaan kimia ni? Kalau kita tengok, sebenarnya kita boleh dapatkan maklumat tentang keadaan fizikalnya. Okey, so keadaan fizikalnya. Okey, kalau HCl ni sebenarnya dalam bentuk aqueous. Natrium hidroksida pun dalam bentuk aqueous. Natrium klorida adalah dalam bentuk aqueous. Dan juga air adalah dalam bentuk cecair. Apa benda ni? AK dan juga cecair ni. Itu merupakan keadaan fizikal yang kita gunakan dan juga terhasil dalam semasa tindak balas kita. Okey, kita akan tahu keadaan kita akan tahu keadaan fizikal. Okey, keadaan fizikal ni adakah kita nak tulis panjang-panjang? Tak perlu. Nama pun kimia. Kimia ni tadi saya kata tentang apa? Simbol. So, kalau keadaan fizikal dia adalah pepejal. Okey. So, kita akan tulis dalam bentuk P je lah. So, bila kita tulis je P kat situ, kita tahulah. So, masa kita nak jalankan eksperimen ni, bentuk dia adalah, keadaan jirimnya adalah dalam pepejal. Kalau cecair, tulislah CE. Okey, huruf kecil. Okey, lepas tu kalau gas, C je lah. Dan kalau aqueous adalah AK. So, apa beza cecair dengan aqueous ni pula? Mesti ramai tanya kan? Okey, so cecair dengan aqueous. Cecair ni merujuk kepada molekul lah. Okey, kalau aqueous ni dia dalam bentuk ion. Okey, itulah beza dia. Alright. So, harap dapat membantu kamulah. Okey, so sebenarnya yang ketiga, okey, dalam persamaan kimia ni juga kita boleh tahu tentang maklumat stoikiometri. Okey, apa benda stoikiometri ni? Nanti kita akan bincangkan. Okey, tunggu. Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak masuk kepada beberapa jenis persamaan kimia lah. Basically, ini kalau untuk pelajar tingkatan 5, kamu kenal tak segala-gala jenis tuk nenek ni? Syed nampak garam kan hasil dia. So actually ini adalah dalam bab 8 lah. Tapi untuk pelajar tingkatan 4, ini adalah beberapa ataupun 4 jenis persamaan yang seringkali kita akan jumpa sepanjang 2 tahun kita belajar kimia ni. So yang pertama, jenis persamaan ni melibatkan bahannya iaitu asid, okey, campur dengan alkali, dan kita akan dapat garam dan juga air lah, H2O. Okey. So yang kedua, asid campur dengan logam. So bahan yang kita akan dapat adalah garam dan juga gas hidrogen. Okey. So yang ketiga, asid campur dengan karbonat logam.
So kita akan dapat garam, gas karbon dioksida dan juga air. Okey, so asid campur dengan oksida logam. So kita akan dapat garam dan juga air. So mana-mana saja yang saya tulis dalam bentuk simbol ni bermakna mereka adalah fix. Okey, maknanya sepanjang kamu buat persamaan kimia ni nanti, kamu akan sentiasa dapat yang saya tulis dalam bentuk simbol ni. Contoh, kalau kamu campur asid dengan alkali, bahan yang mesti wajib yang kamu dapat adalah air. Kamu cuma nak teka apa formula kimia untuk garam yang kamu peroleh hasil daripada bahan asid dan alkali yang kamu pilih. Okey, alright, so sama juga. Kalau asid campur dengan logam, bahan yang mesti dapat adalah H2. Okey, so asid campur dengan karbonat logam, bahan yang kita mesti dapat apa? Gas karbon dioksida dengan air. Okey, so begitu juga bila asid campur dengan oksida logam, iaitu kita akan dapat garam dan juga air. So, bila kita tengok jenis persamaan kimia ni, nombor 1 dengan nombor 4 ni, hasil dia adalah sama. Apa dia? Iaitu garam dengan air. Bahan je berbeza. Kalau nombor 1 asid alkali, kalau nombor 4 ni asid dengan oksida logam. Okey, baik. Kita akan pergi satu-satu macam mana kita nak buat persamaan kimia daripada jenis 1, 2, 3 dan 4. Okey, Assalamualaikum. So, kita sambung balik. Untuk persamaan kimia yang mana melibatkan asid alkali dan menghasilkan garam dan juga air. Okey, so cikgu pilih asid hidroklorik dan juga natrium hidroksida sebagai bahan dalam tindak balas ni. Okey, so dalam tindak balas ni apa yang kamu nampak? Kedua-duanya merupakan apa? Merupakan sebatian ion. Okey, bila sebatian ion, tadi saya dah pesankan, saya kata bila dalam kamu nampak je jenis persamaan yang macam ni, okey, so saya kata yang dalam bentuk simbol ni adalah tetap. Okey, so terus tulis di bahagiannya H2O. Okey, so tak payah pening-pening dah. H2O. Okey, so sekarang ni kita tahu apa garam yang mungkin kita akan hasilkan. Okey, so kita tengok balik bahan yang kita gunakan, iaitu kalau kita tengok, okey, so kalau kamu faham formula kimia tu, kamu tahu. So, bahagian yang pertama H ni adalah daripada positif. Dan bahagian yang kedua belakang Cl ni adalah negatif. So, cation ni adalah hidrogen dan anionnya adalah ion klorida. Sama juga, kat depan dia positif, belakang dia negatif. Okey. So, macam mana cikgu dapat positif negatif ni cikgu? Kan benda ni kan formula kimia. FK. So, bila kita gabungkan pada akhirnya, kita akan dapat bentuk macam ni lah. Betul tak? Kan? So, bila berlakunya tindak balas, apa yang terjadi dekat bahan-bahan ni semua? Mereka akan mereka akan bercerai. Okay, tahu tak bercerai? Bercerai tu maksudnya mereka akan berpisah lah daripada sebatian sebenarnya orang tu. Okay, so, bila berpisah ni, kamu akan nampak daripada yang positif ni, okay, so sebenarnya mereka akan jadi satu-satu macam ni. Okey. Ini. Okey, so dia akan jadi macam ni. So, bila kita nak hasilkan sebatian baru, okey. Okey. Sebatian yang di sini, kalau dia dah simbolnya adalah positif, bermakna dia akan kalau dia akan bergabung dengan ion yang negatif dekat sini. Sebab tu kita dapat H2O kat sini. Nampak tak? Kamu nampak tak? So, bila ini cation dia kat sini, okey, bahagian 2 ni, cation dia akan ambil anion bahagian 1. So, garam yang kita dapat adalah apa kelas? Siapa pandai? Kamu nampak tak? Garam yang kita dapat adalah NaCl. Itulah dia. Inilah garam yang kita dapat. So, garam kita nama apa? Kan kita dah belajar formula kimia. So, ini garam ni bernama natrium klorida. Okey, nampak tak? So, ini saya andaikan sebagai, saya terang lagi sekali. Okey, macam mana kita boleh dapat natrium klorida ni dengan H2O. Okey, so the first is kamu
tahu kan? Kamu faham kan? Yang HCl ni merupakan apa tu, asid hidroklorik, di mana kamu dapat dalam bentuk simbol hasil daripada formula kimia. Okey, so bila sebatian ion ni dia ada dua jenis ion, betul tak? Iaitu cation dan juga anion. So sini pun sama, cation dan juga anion. Pada bahan yang pertama ni, okey, bila kita jalankan tindak balas, maknanya dia akan berpisah, bercerai kan. So ini adalah sebagai contoh lah, bila dia bercerai dan menjalankan tindak balas. So di bahagian satu kita ada cation. So cation yang bahagian satu akan bercantum dengan anion bahagian 2. So hasillah H2O. Kan? Kenapa dia dapat H2O, cikgu? Sebab kamu tengok kat sini. H-nya ada berapa? Kira balik. Ini H-nya ada 1, ini H ada 2. H2O lah. Okey. Yang kedua, bahagian yang kedua ni akan menjadi kita punya garam lah. Dapat tak? Ini akan menjadi kita punya garam lah. Okey, di mana cation yang bahagian 2 tadi, bahan kita daripada bahan yang kedua ni akan ambil ataupun bergabung dengan anion pada bahagian 1. So kalau kamu masih confused, kamu buat balik darab silang. Tambah dengan Cl. Kamu buat darab silang. So tulis balik. So NaCl. Yang ni lah. Faham tak? Okey. So ini adalah bagaimana kamu nak dapatkan bahan. Sebab kamu kena faham, dalam persamaan kimia, yang pertama sekali biasanya persamaan kimia markahnya adalah dua markah. Okey, markah yang pertama, bahan dan juga hasil kena betul. Bahan dan hasil mesti betul. So kalau kita nak beri markah, so hasil bahan kita betul dah. Bahan betul dah. So hasil betul tak? Hasilnya betul. Okey. So part yang kedua dalam persamaan kimia ni, macam mana kita dapatkan dua markah? Tadi baru satu markah ni. Yang ni baru satu markah. Okey, untuk part yang kedua, kamu mesti pandai seimbang. Bahagian kiri dan juga kanan. Mesti pandai seimbangkan bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Okey, saya kira markah yang pertama iaitu untuk menghasilkan bahan markah yang pertama, untuk bahan dan juga hasil ni kita dah cover. Okey, dapat tak? Okey, thank you. Okay, so Assalamualaikum. Kita akan masuk bahagian yang kedua, iaitu seimbangkan. Okay, so tadi kita dah tengok kan macam mana kita boleh hasilkan bahan dan juga hasil. So whatever it is, please follow formula kimia. Jangan pandai-pandai hasilkan bahan lain tapi formula kimia dia salah. Okay, baik. Untuk seimbangkan persamaan kimia, yang pertama sekali yang kita perlukan, okay, kita buat dua garisan. Okay, untuk pisahkan bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Okey. So apa yang kamu faham dengan perkataan seimbang? Seimbang ni maksudnya, okey, maknanya samalah, balance. Okey, maknanya kalau awak guna 2 kiri, maknanya kanan pun kena ada 2 juga. Kalau awak guna 10 kiri, maknanya kanan pun kena ada 10 juga. Maksud dia macam itulah. Okey. So the first step is kamu akan kena senaraikan unsur. Okey, apa unsur yang ada kat sini? Keluarkan semua unsur-unsur yang kamu nampak. Okey, kamu nampak dia secara individu, bukan sebagai sebatian tau. Okey, so kita ada H, kita ada Cl, kita ada Na, kita ada O. Okey. Alright, di sini pun sama. Kita ada Na, kita ada Cl, kita ada H, kita ada O. So sama. Okey, kamu akan nampak. Okey, so H kat sini ada berapa? 1, 2. Okey, Cl ada 1. Okey, Na ada 1 dan O ada 1. Okey, finish sebelah kiri. Okey, bagaimana pula sebelah kanan? Okey, so sebelah kanan kita ada Na 1. Lepas tu Cl ada 1. H ada berapa? H ada 2. Ni bilangan ni. Okey, so ada 2 dan O ada 1. Okey, so
tadi maknanya kita dah buat step yang kedua lah, iaitu kita kira bilangan unsur tadi. So bila kita dah kira bilangan unsur tu, kita nampak lah kat sini. So H dengan H, buat matching. Sama tak? 2 dengan 2. Okey, kalau CL mana CL? Gariskan 1 dengan 1. Sama tak? Sama. Okey, so NA ada berapa? NA ada 1, sebelah kanan pun ada 1. Seimbang tak? Seimbang. Okey, O ada berapa masing-masing? Kiri dan kanan ada 1. So, perlu tak kita letakkan apa-apa perkali di bahagian hadapan bahan ataupun hasil kita? Tak perlu. Sebab apa? Sebab bilangan unsur, okey, kiri dan kanan adalah sama. Okey? Okey guys, so hampa bolehlah ambil kertas. So kita buat sama-sama So ini adalah contoh 2. Okey, di mana saya gunakan asid sulfurik dan juga kalium hidroksida. Okey, agak-agak apa yang kita akan dapat, apa nama garam yang kita akan dapat. So kalau nak tahu, jom kita buat sama-sama. Okey, first thing first. Okey, ini cara saya lah kan. So saya akan jadikan sebatian ni sebagai individu. Macam mana kita nak jadikan sebagai individu? Kita kalau faham formula kimia ni, kamu akan nampak. Okey, so saya buat H+. Okey, saya tak letakkan 2 dulu. Okey, kita ikut ion. Ion apa yang ada lah. SO42 tolak. Okey, lepas tu kita ada K tambah dan OH tolak. Okey, so ini 1, ini 2. Okey, untuk tahu apa nama garam yang mungkin kita akan hasilkan, okey, so bahagian 1 kita ada masing-masing lah. Bila kita nak dapatkan satu formula kimia ni, dia terdiri daripada cation dan juga anion. So bahagian 1 punya cation akan bergabung dengan anion bahagian 2. So dapatlah kita H2O dekat sini. Sebab tu saya kata kamu kena ingat lah basic dia. Asid tambah alkali dapat garam dan juga air. Di mana H2O yang saya tulis dalam simbol ni memang fix, memang dapat. Kamu terus tulis kat belakang ni. So apa pembuktian dia? Saya dah tunjuk. So H+, okay, cation bahagian pertama akan ambil anion bahagian yang kedua. So sama juga, cation bahagian kedua akan ambil anion bahagian 1. So kita tak tahu formula kimia dia kan? Kalau tak tahu, kita buat darat silang lah. Okey, jangan malas-malas. Dapat jawapan betul kan? Okey, alright. So macam biasa. So 2 silang dan juga SO41. So tak perlu tulis lah. So formula kimia yang kita dapat K2SO4. Okey, check. Kalau dia bagi 2 markah kat kita, insya-Allah sekarang kita dah dapat 1 markah. Apa dia? Iaitu markah bahan dan hasilnya adalah betul. Okey, macam mana nak dapat hasil yang betul ni? Kena follow formula kimia. Faham tak? Kena follow, kena faham formula kimia. Kamu jangan buat K tambah SO42 tolak, kamu terus tulis. Biasanya pelajar akan cenderung tulis KSO4 je. Salah. Okey. So kita akan bincang macam mana nak seimbang pula. Okey, so sekarang kita nak masuk bab nak seimbang pula. Tadi dapat 1 markah kan? So markah yang kedua, macam mana kita nak dapat ni? Supaya persamaan kimia ni dapat 2 markah. Kan? Dapat persamaan kimia yang perfect. Okey, so yang pertama sekali, macam biasalah, kita kena bahagikan kiri dengan kanan. Buat garisan. Okey. Tapi kalau masa exam betul-betul, kamu janganlah buat garisan tebal-tebal macam ni kan. Tipu-tipu lah. Ataupun ambil kertas kotor, buat atas kertas kotor tu dulu. Okey, so macam biasa, bila kita bahagikan bahagian kiri, bahagian kanan. So lepas tu, apa yang kamu kena buat? Kamu kena senaraikan unsur. Apa unsur yang kamu nampak kat sini? Kita ada H, kita ada kita ada SO4, kita ada O. Okey. Kita ada H. Kita ada K. Okey, H ada berapa? H ada 3. SO4 ada berapa? SO4. Okey, ada 1 lah. O ada 1.
Okay, saya merujuk O kat sini. Dan K ada satu. Okay, so kita pergi belah kanan pula. K ada berapa sekarang? K ada dua. Okay, SO4 ada berapa? Ada satu. H2, H ada 2 dan O ada satu. Okey. Sekejap saya tuliskan lawa sikit. Bagi dia saya kita nak buat matching-matching kan. Okey kelas. So nampak kan ada yang tak kena. Kiri dan kanan kita tak sama. Okey, iaitu yang paling obvious sekali. Kamu nampak apa yang tak sama? Iaitu bilangan bilangan K tak sama. Betul tak? Sini 2, sini 1. Lagi satu bilangan H. Sini 3, sini 2. Tak sama. Betul tak? Yang lain tu tak ada masalah. Okey. Yang ni pun okey, yang ni pun okey. Okey. So, apa yang saya nak tunjukkan kat kamu sekarang? Okey. Macam mana kita nak samakan dia orang? Kat sini kamu kena pandai darab lah. Kamu kena pandai cari apa faktor sepunya antara kedua-dua ni. Okey, kalau macam H ni dia ada 3 kan. So, bila dia jadi 3, apa yang kita kena buat? Sini H sini ada 3, H sini ada 2. Ataupun kalau kita nampak macam susah sangat, kita attack K dulu. Kalau saya attack K dulu. Okay, so K sini ada 2 kan. So K sini ada 1. Saya darabkan dengan 2. Okay, so 2 terus dekat sini. Saya bubuh kat 2. Okay, so bila saya darabkan 2 dekat sini, secara automatik dia akan mempengaruhi bilangan unsur sebelah kiri. Kamu nampak So 2 darab K, sini akan jadi 2. O kita akan jadi berapa? O pun akan jadi 2. So H sekarang dia macam ni. Dia darab sini, dia darab ni, dia darab ni. Okey. So yang kenapa saya kata darab ni? Darab ni kita nak tulis kat bawah ni je. Tapi pada hakikatnya kita hanya tulis 2 saja. So 2 dengan O, O jadi 2. So H daripada, so sini H 1, 2, H kan 2, sini pun 2 kan. So secara automatik ini jadi 4. Nampak tak? So 2 darab dengan H kat sini jadi 2, tambah 2 kat depan jadi 4. So 4. Okey. So sekarang kita dah mula nampak 2 dengan 4. So apa yang kita boleh buat kat sini nak bagi sama ni? Nak bagi sama dengan nombor besar lah. Takkan bagi sama dengan nombor kecil pula kan? So kita kena darablah 2 kat sini. So H ni ada kat mana? Kalau kita tengok H ada di sini. So kita tulislah 2 dekat sini. So ini pun akan jadi 4 dan O akan jadi 2. Okey. So sekarang ada apa-apa perubahan ataupun ada yang sama ke tak sama tak? So kita check balik. H 4, H 4, K 2, K 2, SO 4, SO 4 sama, O 2, O 2. So check kita punya persamaan kimia dah seimbang. Okay, nampak tak? Okay, hopefully kamu dapat faham. Terima kasih.